Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan fi darsina اليوم ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. طيب اليوم إن شاء الله سننهي درسنا عن الشعر في عصر صدر الإسلام، ونخص بالذكر في هذا المرئي الأفكار الرئيسة والصور البلاغية. انتظرنا بعد الفاصل. Baiklah anak-anak, kita mulakan terlebih dahulu dengan Al-Afkar Ar-Ra'isah. Dan anak-anak boleh buka buku teks di muka surat 19. Terdapat 3 isi utama dalam syair Hasan bin Sabit. Yang pertama, bayanu isti'dadil muslimina ala muharabatil a'da'i. Terdapat keterangan dalam syair Hasan bin Sabit tentang isti'dadil muslimin, persiapan orang-orang Islam ala muharabatil a'da'i, untuk memerangi pihak musuh. Dalam syair beliau digambarkan bagaimana orang-orang Islam cukup bersiap siaga untuk berdepan dengan orang-orang musyrikin Mekah. Wa syaja'atihim inda dukhulil ma'rakah, dan dalam syair beliau juga diterangkan wa syaja'atihim, keberanian orang Islam inda dukhulil ma'rakah, ketika masuk ke dalam medan perang. Jadi kehebatan orang Islam, keberanian orang Islam, persiapan yang ada dalam diri orang Islam untuk berperang, untuk memerangi musuh itu diceritakan dalam syair Hasan bin Sabit. Ini yang pertama. Jelas? Alhamdulillah. Tahdidul musyrikin, ada tahdid, ada ancaman, ada ugutan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dalam syair Hasan bin Sabit biquwwatil muslimin, yang mana Hasan bin Sabit menyebut tentang quwwatil muslimin, kekuatan orang-orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qudratihim, dan kemampuan orang-orang Islam diceritakan oleh Hasan bin Sabit dalam syair beliau ala nasri, untuk mencapai kemenangan. Maksudnya dalam syair Hasan bin Sabit ini cerita pasal kekuatan orang Islam, cerita pasal kemampuan orang Islam untuk memenangi peperangan, dan sekaligus cerita-cerita ini adalah tahdid, merupakan ancaman yang menyebabkan orang-orang kafir musyrikin Mekah pada ketika itu berasa goyah, berasa goyang dan koyak. Ini diceritakan dalam syair Hasan bin Sabit. Itu yang kedua. Yang ketiga anak-anak, da'watul musyrikina ilal Islam. Dalam syair Hasan bin Sabit juga ada da'watul musyrikin, ada dakwah, ada ajakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah ini ilal Islam, untuk menerima Islam. Yang mana Islam ini alladhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang bihi dengannya, dengan Islam itu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasul. Jadi Islam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa, bukan dia main daripada orang-orang yang tak tentu arah. Dia bukan main daripada siapa-siapa, tetapi dia mai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bawa Islam tu mari melalui jalan apa? An tariqi Jibril alaihi salam, melalui jalan Jibril alaihi salam. Maksudnya Jibril bawa datang Islam daripada Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ajak Islam kepada kita semua. Wa amarahum bitasdiqihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh mereka itu, orang kafir musyrikin dan manusia yang ada di zaman tersebut, bitasdiqihi, supaya membenarkannya, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah ceritanya, poin yang ketiga ni nak bagi tahu, dalam syair Hasan bin Sabit ini adanya dakwah, adanya ajakan supaya menerima Islam kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Selesai Afkar Ra'isah, isi-isi utama yang ada dalam syair Hasan bin Sabit. Seterusnya anak-anak, jom kita lihat pula berkenaan dengan as-suwar al-balaghiyah. Surah balaghiyah yang pertama yang ada dalam syair Hasan bin Sabit ialah Al-Kinayah.
Di dalam buku teks terdapat 4 contoh kinayah an sifah. Anak-anak dah belajar dah dahulu di tingkatan 4. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kinayah, anak-anak boleh semak dalam video yang Ustaz pernah buat dahulu. Anak-anak boleh dapatkan video tersebut pada link di atas. Baiklah anak-anak, apabila kita menyebut kinayah an sifah, maksudnya perkataan yang jadi kinayah tersebut makna tersiratnya ialah dalam kategori sifat. Maka jadilah kinayah anis sifah. Baiklah anak-anak, kita lihat contoh yang pertama, kinayah anis sifah dalam syair Hassan bin Thabit, iaitu tuthirun naqa'ah. Jumlah ini ialah kinayah an syiddatil harbi, merupakan satu kiasan tentang syiddatil harbi, peperangan yang sangat dahsyat. Jadi nak digambarkan dalam syair ini betapa dahsyatnya perang, penyair menggunakan ayat tuthirun naqa'ah. Jadi apakah maksud tuthirun naqa'ah? Dinyatakan dalam kitab kita ai, artinya. Jangan baca ayu, jangan baca ai, bacaannya ialah ai, artinya yatasa'adul ghubaru. Yatasa'ad maksudnya menaik, meninggi. Apa yang naik tinggi itu? Al-ghubaru, debu-debu yang ada di medan perang tersebut, ila samai, ke langit. Jadi ada debu-debu berterbangan ke langit. Inda ishtidadil harbi, di ketika mana peperangan menjadi semakin sengit, semakin dahsyat. Maka maksud tuthirun naq'a ini nak gambarkan kepada kita tentang bagaimana betapa dahsyatnya peperangan tersebut. Itu contoh yang pertama, kinayah anis sifah yang ada dalam syair Hassan bin Thabit. Kita tengok yang kedua, yubarinal a'innata, dan jumlah ini merupakan kinayatun an sur'atil khuyuli wasti'dadiha lil qitali. Kinayatun an sur'atil khuyuli merupakan kinayah tentang sur'atil khuyuli, kecepatan ataupun kelajuan kuda-kuda perang yang ada dalam medan perang tersebut. Wasti'dadiha lil qitali, dan betapa bersiap siaganya kuda-kuda tersebut lil qitali, untuk berperang. Jadi jumlah ini yubarinal a'innah nak menggambarkan tentang betapa lajunya kuda-kuda perang yang ada dalam medan perang tersebut, dan betapa bersiap siaganya, betapa bersedianya kuda-kuda tersebut untuk masuk ke dalam medan perang. Ia digambarkan menggunakan ayat yubarinal a'innata. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, tadhallu jiyaduna mutamattiratin. Ayat ini merupakan kinayah ataupun kiasan an sur'atil khuyuli fil hujumi, tentang kelajuan kuda-kuda fil hujumi, dalam menyerang pihak musuh. Ai, artinya quwwatil khuyuli, kekuatan kuda-kuda, wa thabatiha, dan kukuhnya kuda-kuda itu fil hujumi, dalam menyerang alal kuffari, ke atas orang-orang kafir. Jadi di sini kita lihat kinayah berkenaan dengan lajunya kuda-kuda dan kukuhnya kuda-kuda tersebut ketika menyerang, maka itu merupakan sifat. Maka kinayah di sini adalah kinayah anis sifah. Dan yang keempat anak-anak, tulattimuhunna bil khumuri. Ayat ini merupakan kinayah an hazimatil kuffari, merupakan satu kiasan yang nak menggambarkan tentang kekalahan orang-orang kafir yang berperang pada waktu tersebut. Ai, artinya tadribun nisa'u al-khuyula birridai, maksudnya wanita-wanita yang ada di medan perang tersebut tadribu, memukul ataupun menampar, al-khuyula, kuda-kuda, birridai, dengan kain rida, kain selendang yang mereka pakai. Ini satu kiasan lah nak menggambarkan bagaimana orang-orang kafir ini telah tewas. Jadi persoalannya, apa kaitan kekalahan orang-orang kafir dengan wanita-wanita yang memukul kuda dengan selendang? Li'annal juyusha, kerana tentera-tentera kufar tersebut, tentera-tentera kafir tersebut, harabu, telah lari minal harbi, daripada medan perang. Jadi orang-orang kafir ni bila dia kalah, mereka lari meninggalkan medan perang. Jadi mereka itu seperti wanita, seperti orang perempuan penakut. Maka digambarkan seolah-olah bila mereka lari itu, mereka memacu kuda mereka dengan laju, seolah-olah seperti wanita yang memukul kuda dengan selendang untuk melarikan diri. Maka digambarkan orang yang kalah dengan wanita. Maka inilah 3 contoh kinayah yang ada dalam syair Hassan bin Thabit. Seterusnya kita lihat pula contoh kinayah yang lain, iaitu kinayah anil mausuf yang ada dalam syair Hassan bin Thabit. Seperti biasalah, perkataan kinayah anil mausuf ini maksudnya kinayah
tersebut makna tersiratnya ialah mausuf. Apabila makna tersiratnya mausuf, maka kinayah tersebut kinayah anil mausuf. Nak tahu lebih lanjut, anak-anak boleh semak dalam video-video ustaz yang terdahululah seperti yang ada dalam link di atas. Baiklah, kita lihat contoh-contoh kinayah anil mausuf dalam syair Hasan bin Sabit. Ada dua contoh dekat sini. Yang pertama, qad arsaltu abdan, sesungguhnya aku telah mengutuskan seorang hamba. Ayat ini merupakan kinayah anil mausuf. Perkataan abdan itu merupakan satu kinayah anil mausuf, tentang mausuf, kerana abdan di sini dengan maksud ar-rasul. Ar-rasul ialah mausuf, maka di sini kinayah anil mausuf. Alhamdulillah. Kita lihat contoh yang kedua, Ruhul Qudus. Ruhul Qudusi. Ini juga kinayah anil mausuf, kerana perkataan Ruhul Qudus, ruh yang suci, itu merupakan kinayah an Jibril alaihi salam, merupakan kiasan tentang malaikat Jibril alaihi salam. Bila sebut Ruhul Qudus, makna tersiratnya ialah Jibril. Maka Jibril itu mausuf, jadilah kinayah anil mausuf. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Selesai kinayah dalam syair Hasan bin Sabit. Baiklah anak-anak, kita lihat surah Balaghiyah yang kedua yang ada dalam syair Hasan bin Sabit, iaitu Al-Uslubul Insya'i. Terdapat kalam Al-Insya' dalam syair Hasan bin Sabit, iaitu pada lafaz isbiru, sabarlah oleh kamu, satu perintah, maka ia merupakan uslub insya'i. Yang kedua, qumu, bangunlah oleh kamu, juga merupakan perintah, uslub insya'i. Yang ketiga, saddiquhu, juga merupakan satu perintah supaya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga merupakan uslub insya'i. Tiga contoh uslub insya'i yang merupakan surah Balaghiyah yang ada dalam syair Hasan bin Sabit. Yang ketiga, surah Balaghiyah yang ada dalam syair beliau, iaitu Adrubul Khabar. Anak-anak ustaz selalu sebut, bila tajuk dia Adrubul Khabar, anak-anak kena tukar kepada Al-Khabar ataupun Kalamul Khabar ataupun Al-Uslubul Khabari. Itu lebih tepat. Ada dua contoh uslub khabari dalam syair Hasan bin Sabit. Yang pertama, qad arsaltu abdan. Di sini menggunakan qad. Bila ada qad itu taukid, maka ternyatalah ia merupakan kalam al-khabar, dan jenisnya adalah talabi kerana ada satu taukid lil mutaraddid, digunakan untuk orang yang ragu-ragu 50-50, dia antara percaya dengan tak percaya apa yang kita nak sebutkan, kita datangkan satu taukid. Ini uslub khabari talabi lil mutaraddid. Yang kedua, Jibrilu Rasulullah. Jadi Jibrilu tanpa tanwin, kerana perkataan ini merupakan mamnu' min as-sarfi, jadi jangan tanwinkan di situ, bacanya adalah Jibrilu Rasulullah. Dan ayat ini merupakan uslub khabari jenis ibtidai, kerana tidak ada sebarang taukid dan tidak ada kena mengena dengan uslub insya'i, yang mana tidak melibatkan mana-mana tariqah dalam uslub insya'i, maka ia merupakan uslub khabari jenis ibtidai dan digunakan untuk khalid zihni. Khalid zihni maksudnya orang yang tak tahu apa-apa maklumat lagi, apa yang kita nak sampaikan kepada dia, maka kita cakap dengan dia menggunakan uslub khabari ibtidai tanpa sebarang penguat ataupun taukid. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, surah Balaghiyah yang ada dalam syair Hasan bin Sabit ialah al-isti'arah. Yang pertama, isti'arah tasrihiyah. Ada satu dalam syair beliau, iaitu pada ayat inkashafal ghita'u syubbiha zawalu syirki binkishafil ghita'i. Di sini disamakan hilangnya syirik, maksudnya orang dah tak buat syirik dah. Keadaan itu disamakan dengan inkishafil ghita'i, terbukanya satu-satu penutup ataupun terbukanya satu-satu tutupan. Asalnya benda tutup-tutup, asalnya benda tutup-tutup, kemudian dibukakan penutup, maka bebaslah apa yang ada di dalam bekas tersebut. Sama dengan syirik. Apabila orang tu buat syirik, dia gelap, dia tertutup daripada kebenaran. Bila hilangnya syirik itu, maka dia bebas untuk bertemu dengan kebenaran. Sama keadaannya dengan penutup sesuatu itu dibuka. Itu maksud ayat yang kita bacakan. Huzifal musyabbahu, maka di sini telah dibuang al-musyabbah. Mana musyabbah? Iaitu zawalu syirki, hilangnya syirik itu musyabbah, dibuang musyabbah tersebut. Wa dzukiral musyabbahu bihi, dan disebutkan musyabbah bih, iaitu inkishaf al-ghita. Maka ini merupakan SOP isti'arah tasrihiyah. Kerana dia kekalkan musyabbah bih, dia buang musyabbah, maka ini SOP isti'arah tasrihiyah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Bila anak-anak, yang kedua, al-isti'arah al-makniyah, iaitu isti'arah makniyah dalam syair Hasan bin Sabit. Terdapat satu contoh, iaitu al-asalu dhima'u syubbiha al-asalu bil insani. Telah disamakan
diumpamakan al-asalu iaitu tombak ataupun lembing bil insani dengan manusia. Huzifal mushabbahu bihi, dibuang musyabbah bih iaitu al-insan. Jadi al-insan itu dibuang, wa dzukira al-musyabbah, dan disebutkan musyabbah iaitu al-asal. Jadi dalam buku teks kita itu ada sedikit ralat, tulis kat situ az-zima, bukan az-zima ya anak-anak. Di situ sebenarnya adalah al-asal iaitu tombak ataupun lembing. Dibuang musyabbah bih iaitu al-insan, dikekalkan al-asal iaitu musyabbah. Kemudian keterangan tak habis, dia berhenti di situ, dia tak habis. Sebenarnya ada lagi, sepatutnya ada lagi, mungkin terlepas pandang lah. Sepatutnya ayat sambungan dia, sepatutnya bila kata dibuang musyabbah bih iaitu al-insan dan dikekalkan musyabbah iaitu al-asal, kemudian sambung lagi wa dzukira, kemudian disebut az-zima'u min lawazimihi, yang mana ia merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat musyabbah bih iaitu manusia yang dibuang. Jadi manusia telah dibuang iaitu musyabbah bih, dan diganti yang dibuang tersebut dengan sifat yang ada pada dia iaitu az-zima, dengan maksud yang dahaga lah. Jadi dahaga ni sifat manusia. Disebabkan manusia dah dibuang, ambil sifat dia, berikan kepada musyabbah iaitu al-asal. Maka ini merupakan SOP untuk isti'arah makniyah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Maka dengan ini selesailah semua suar balariyah yang ada dalam syair Hassan bin Thabit. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.